Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati di seluruh rakyat Malaysia. Sebelum mula, kita dahulukan dulu dengan tagline pastinya. Tagline untuk channel ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, aku dalam perjalanan ni, jalan-jalan lagi. Di kereta yang aku sangat suka. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Pendek cerita, aku saja nak tanya, what next? Apa seterusnya? Apa nasib seterusnya untuk Datuk Seri Najib Tun Razak? Apa komen kamu? Sila tinggalkan komen kamu pada pendapat kamu. Apa pula selepas ini nasib Datuk Seri Najib Tun Razak? Tuan-tuan dan puan-puan, satu bukti baru yang baru saja dikemukakan oleh pihak pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung dengan transaksi dana dalam akaun ZT telah ditolak sebulat suara oleh Hakim Mahkamah Rayuan yang telah dipengerusikan oleh 5 orang hakim mahkamah paling tinggi di Malaysia. Minta maaf kerana lighting terlalu terang. Mungkin itu satu tanda yang baik untuk negara Malaysia. Terang. Okey. So, Mahkamah Persekutuan telah sebulat suara dengan 5 hakim paling tinggi di negara Malaysia telah menolak sebulat suara permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memasukkan bukti yang baru. Jadi, what next? Apa seterusnya? Kamu tinggalkan komen apa seterusnya yang akan jadi kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Satu lagi, permohonan yang belum ada jawapan daripada Mahkamah Persekutuan ialah kemungkinan Datuk Seri Najib Tun Razak akan memohon bersama pihak peguam belanya, bersama pasukannya, untuk memohon supaya diadakan perbicaraan semula kerana mereka mendakwa bahawa Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada ketika itu ada konflik kepentingan dalam perbicaraan. Jadi mereka, peguam Datuk Seri Najib Tun Razak kata sepatutnya dia menarik diri daripada menjadi hakim perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada waktu itu. Jadi kita nantikan apa pula jawapan selepas ini daripada Hakim Mahkamah Tinggi tentang perkara itu. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, berbicara tentang masa depan, tentang apa yang seterusnya berlaku kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, ialah harapan terakhir beliau melalui Queen Council ataupun Peguam Diraja Britain, UK, iaitu Ratu Elizabeth lah pastinya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah membaca sedikit apa ini Queen Council ataupun ialah Queen Council ataupun Peguam Diraja United Kingdom. Rupa-rupanya peguam-peguam di United Kingdom ini yang disebut sebagai Queen Council ini adalah yang dilantik dengan amat susah untuk masuk sebagai peguam diraja. Mereka dipilih dengan interview yang ketat, dengan ujian yang ketat dan berbagai lagi. Interview terakhir mereka akan diadili ataupun akan dibuat pertimbangan sama ada lulus atau tidak masuk Queen Council dengan 10 panel. 10 panel. Bukan 3, bukan 5, tapi 10 panel. Pendek kata, peguam-peguam diraja Britain, UK ini, peguam-peguam diraja UK ini adalah peguam-peguam yang terbaik, antara yang terbaik di dunia dan dianggap yang terbaik di dunia juga. Okey, tetapi saya juga membaca di dalam artikel itu bahawa mereka ini memang hanya akan mengambil bahagian di dalam kes-kes yang sangat sophisticated, di dalam kes yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat teknikal, dan mereka mampu untuk membuat
perhitungan, membuat siasatan, membuat pertimbangan bagaimana untuk menolong orang yang perlu ditolong. Satu lagi yang menarik perhatian saya, Queen Council ini ditulis di sana hanya akan menerima setelah mereka membuat siasatan menyeluruh melalui bukti, melalui nasihat-nasihat daripada advocates, daripada peguam-peguam, hakim yang lain yang lebih berpengalaman, yang sudah lama dan sebagainya. Apabila mereka berpuas hati dengan bukti, dan saya fikir dengan maksud yang pendek adalah hanya jika boleh menang sahaja, maka barulah mereka akan turun padang membantu di dalam kes tersebut. Persoalannya sekarang ialah, menurut bukti-bukti dan juga menurut penghakiman daripada Mahkamah Tinggi dan juga Mahkamah Rayuan Malaysia, disebutkan di sana bahawa segala keterangan itu, pendapat-pendapat saksi tidak dapat menggantikan bukti yang ada. Makna kata, bukti-bukti yang ada yang menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak kalah amat jelas dan terperinci. Jadi kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, pada pendapat saya sebagai orang kampung, saya fikir kalau memang betul dakwaan daripada kalau memang betul, dan saya yakin betul dengan mahkamah, kerana saya sangat berpegang kepada perundangan negara Malaysia. Kita respect kepada mahkamah. Kalau kita tidak percaya lagi dengan mahkamah, bagaimana? Apa lagi yang kita boleh percaya? Itulah kata mentor saya. Kalau tak boleh percaya lagi dengan mahkamah, so apa lagi yang kita boleh percaya? So saya berpegang kepada prinsip, saya percaya dengan undang-undang. Nothing is above the law. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, kalau memang benar bukti itu jelas, terperinci dan memang menyabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah, saya fikir Queen Council of United Kingdom mungkin akan menolak rayuan Datuk Seri Najib Tun Razak. Di sinilah penentuannya. Kalau mahkamah menurunkan ataupun mahkamah menjatuhkan hukuman Najib Razak, satu saja, secara logiknya, sekiranya Queen Council menolak rayuan daripada pihak pembelaan, memang sah mentah-mentah bahawa Najib Razak tak boleh menang lagi. Tetapi sekiranya Queen Council bersedia untuk menolong, maksudnya masih ada harapan dan mereka boleh lihat memang ada sesuatu keraguan di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi yang saya nampak di dalam artikel tersebut, Queen Council adalah hakim atau peguam-peguam yang perlu dibayar dengan nilai yang amat tinggi, besar dan mahal sangat-sangat. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, saja nak tanya, kerana yang saya tahu, duit Najib Razak telah dibekukan dan maksimum boleh keluarkan hanya 200,000 sahaja. Betulkan saya kalau saya salah. Dengan wang yang tiada begitu, di manakah punca bantuan kewangan untuk membayar Queen Council ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, mungkin saya percaya ada bantuan, memang ada rakan-rakan, sahabat andai, keluarga dan sebagainya yang mungkin boleh menolong Datuk Seri Najib Tun Razak. Tetapi berapa? Sebab seperti yang kita ketahui, yang telah diumumkan di mahkamah, iaitu Najib telah membayar Syafi Abdullah, peguam belanya, sebanyak 9 juta untuk khidmat peguam. Jadi itu Syafi, peguam biasa di Malaysia. Bagaimana pula dengan peguam
peguam Queen Council, peguam diraja. Pasti lebih mahal daripada itu. Jadi soalannya, dari mana wang itu Najib dapat? Saya berdoa, kita doakanlah bersama-sama yang terbaik untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Semoga dia mampu untuk membayar nilai servis guaman daripada Queen Council ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita nantikan saja apa seterusnya yang bakal berlaku kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak, dan untuk mendapatkan berita-berita terbaru, ulasan-ulasan terkini daripada channel ini, tekan butang notifikasi. Denyut nadi suara rakyat pasti sentiasa bergema di channel ini. Kita jaga kita, pastikan kita menang daripada COVID. Terima kasih kepada Kerajaan Negara Malaysia melalui Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang telah mengumumkan meluluskan pengeluaran wang KWSP milik rakyat sebanyak RM10,000 untuk kali terakhir. Saya percaya ini amat berguna dan saya percaya ini amat diharapkan oleh rakyat, dan seterusnya ini akan membuatkan rakyat lebih sayang dengan Perdana Menteri kita. Seterusnya nanti kita akan bincang apa pula yang terjadi di dalam persidangan Agung UMNO yang akan datang. Okey tuan-tuan dan puan-puan, persidangan Agung UMNO akan bermula, dijadualkan ya memang hari ini. So apa yang terjadi kita nantikan bersama-sama. Kita jumpa lagi, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.